Hello, Assalamualaikum. Anda saya biasakan podcast dibawakan oleh Suria KLCC. Sekarang ni saya berada dekat Suria KLCC. Dekat luar tu boleh nampak fountain dan sebagainya. Dan jarang-jarang lah Hafiz nak bawa topik tentang be kind online, safe space, mental health dan sebagainya. So untuk pengetahuan, KLCC ataupun Suria KLCC selalu bawakan mental health awareness setiap tahun sebenarnya. Dan you all kalau nak datang kena stay tune diorang punya social media, Instagram dan sebagainya. Enough about me. Sebelah saya kita ada seorang YB daripada Ministry of Communications. Kita bersama dengan YB Fahmi Fazil. Assalamualaikum. Salam. Khabar sihat? Baik. Sekarang ni kita akan bercakap, okay, usually kita cakap pasal mental illness, mental wellness, dan bila melibatkan media sosial, orang akan selalu cakap pasal cyberbully. I'm pretty sure you know this. Tapi Malaysia bukan saja mengungguli di pelbagai carta. Sebagai contoh carta Malaysia nombor 4 paling ramai single dekat Asia Tenggara. Yeah. Okay. Dan nombor 2 paling tinggi cyberbully dekat Asia. Tak tahulah kita nak tepuk ke tidak. Tak boleh tepuk lah. Benda macam ni jangan tepuk. World tepuk dahi tak apa. Itu you tepuk dahi lah. By the way, world ranking number 5 in the world for having the most cyberbullies. By the way, that's terrible. Tapi in a way kan, waktu kita punya peperangan antara Israel dengan juga Palestin, dia functional waktu ni sampai member koyak. That one I can be proud of. Tapi to what extent we should be taking this seriously? Adakah YB sudah start take this seriously? Sejak bila? Dia kita tahu kalau dekat Malaysia ni, kalau bandingkan dengan banyak negara Asia Tenggara lah, our internet is cheaper, internet kita laju, internet kita agak meluas, dan ramai yang gunakan platform media sosial. Facebook sahaja ada 26 juta pengguna, 26 juta account di Malaysia. Populasi kita 37 juta. Jadi ada setengah tu ada 2-3 account lah maksudnya. Tapi ramai yang menggunakan account Facebook, fake account pun ada kan. Kemudian ramai yang gunakan YouTube untuk buat podcast, untuk letakkan music video, untuk letakkan konten-konten sendiri. Tapi baru-baru ni ada berlaku satu insiden yang sangat-sangat menyayat hati. Betul. Ada seorang TikToker, nama dia Rajaswari, anak perempuan Apahu. Dia telah di cyberbully dengan bertalu-talu, berjam-jam, sampai last dia rasa tekanan tu terlalu kuat. Dia buat laporan polis. Lepas dia buat laporan polis tu, dia bunuh diri. Jadi bila berlaku kejadian tu dalam grup komuniti India, dia sangat meninggalkan kesan. Saya pergi, saya ziarah dia punya funeral, saya jumpa dengan mak dia, dengan family dia, dan sangat menyedihkan. She's very young. Dia selalunya buat konten tentang cosmetic products. Biasanya macam tu. Tapi masa dia kena bully tu, saya difahamkan keadaan bully tu dia berterusan 5-6 jam berterusan dalam TikTok. Maksudnya dia tengah buat live lah tu. Dia tengah buat live. Right. So bukan dia, tapi dia orang buat live. Lepas tu dia orang ugut dia. Dia kata dia nak perlakukan dia macam ni. Lepas tu nak cari rumah dia. Right. Wah, itu tu memang level yang tersangat. It was too much. It was too much. Too much. Jadi bila berlaku keadaan tu, kita nampak ini sangat-sangat membahayakan. Kita nak internet ni selamat. Okay. I cannot imagine. Saya ada 2 orang anak. I cannot imagine kalau anak-anak saya, kalau dia nak guna internet, I want it to be safe. How old are they, by the way? 11 and 5. Jadi diorang dah pandai nak buka YouTube, pandai nak buka. So imagine kalau diorang gunakan TikTok ataupun dia go live, lepas tu diorang kena bully macam tu. I cannot take it. Kan? Tapi it's not about me, it's not about mendiang Rajaswari, ataupun dia panggil dia Esha. Tapi it's about kita boleh manfaatkan platform-platform ni untuk kerjaya, untuk dapat pengetahuan. Apa tunjuk sini nak dapat habuan, boleh. Tapi kita nak pastikan kita kurangkan insiden jenayah. Rupa-rupanya saya dapat tahu daripada pihak PDRM, masalah antara yang paling besar ni, bully cyber memang besar. Tapi masalah scam ni, setiap tahun
dalam platform Facebook contohnya, kita hilang 432 juta daripada melalui Facebook saja, daripada scam. Okay. Berapa That's juta, sorry again? 432 juta. Okay, that's almost 100 million US dollars. Yes. Yeah, so more than 100 million US dollars. Jadi kita tengok macam I'm sure you know somebody yang pernah kena scam. Mak saya pernah kena scam. Jadi scam ni adalah benda yang terlalu menyakitkan kita. So kita tengok scam, bully cyber. Right. Lepas tu ada macam-macam lagi jenayah. Okay. To put a stop to it, kita minta platform-platform media sosial ni, kita minta dia mesti akur dengan undang-undang kita. Dia mesti buat perubahan supaya rakyat Malaysia kalau nak gunakan dengan selamat. Kan tadi kan mention pasal yang orang tu, apa, Miss Rajaswari tu, dia kena macam bully berjam-jam apa semua. Lepas tu yang peliknya, orang lain buat live dekat platform tu kan, tak ada buat apa sangat pun. Mungkin termention platform lain kepada semua. Oh, boleh pula kau terus turunkan. Betul. Tiba-tiba macam orang tu dah kena hentam henyak. Betul. You can go on for 5 to 6 hours. I think that is why what you meant daripada konsep macam kawal. Kenapa double standard? Kenapa kau buat yang tu boleh, yang ni tak boleh? Which most pengguna TikTok tak faham, to be honest with you. Dia saya tengok macam penyedia platform-platform ni, dia kadang-kadang dia tak faham konteks kita. So sebelum datang ke sini tadi, saya ada pertemuan dengan duta-duta dari Asia Tenggara, ASEAN untuk bincangkan masalah online safety. Kenapa Malaysia buat macam ni, kalau Singapore buat macam mana, kalau Philippines buat macam mana, Indonesia macam mana. So kita bincang dan bila bincang tu kita nampak actually ASEAN ni kita pelbagai. Macam-macam bahasa, betul, macam-macam budaya, agama. Tapi as a market, it's a huge market. 600 juta orang tinggal di Asia Tenggara. 600 juta ialah 200 juta orang lebih ramai berbanding EU, berbanding Eropah, Europe. 200 million more people in Southeast Asia berbanding Europe. Tapi platform-platform ni datang, lepas tu dia tak hormat, lepas tu dia buat duit, lepas tu bila kita mengadu, dia tak ambil apa-apa tindakan. Sampaikan orang kena scam, orang bunuh diri sebab kena bully cyber. So memang very clear, hampir semua kerajaan di Asia Tenggara nak buat something, untuk pastikan internet ni lebih selamat untuk rakyat masing-masing. Faham? Okay, itu adalah entiti yang mungkin kita cuba nak control. Tapi kalau kita macam ada regulation kita yang kita boleh control. Rentetan daripada Miss Rajaswari tu kan, tak lama selepas itu kita tahu denda of the perpetrator hanyalah RM100 saja. Lepas tu dia tak bagi tahu lah what's happening in social media kan. Lepas tu kan dia pakai baju pink apa semua tu kan. Lepas tu dan ramai orang buat troll the girl. Dan dia orang macam memang cyberbully dia balik. Tapi macam lepas tu baca lah kat komen bawah tu, komen-komen kat bawah tu macam, "Kak, tak takut kena saman ke kak?" Dia kata macam tu kan. Alah, apa nak takut, RM100 je. You know, itu membawa kepada after satu, rentetan kepada satu. So how is RM100 is relevant now? Dia RM100 kalau dekat KLCC ni, nak pergi minum kat kedai kopi sebelah ni pun mungkin tak cukup lah. Kalau pergi belanja awak, 3 orang kan? Awak bawa awak punya team kan. Berapa orang? 5 orang kan. Make sure awak bayar dia orang on time ya. So kalau kita tengok, kita ada banyak undang-undang, tapi kerajaan melihat ada keperluan pasukan-pasukan yang berbeza daripada MCMC, PDRM, Jabatan Peguam Negara, pihak pendakwaan lah. Dia faham aspek teknikal. Bila kita nak tengok jenayah dalam talian, online crime ni, dia ada beberapa aspek teknikal. Contoh, bila orang buat TikTok live, TikTok live ni benda yang sangat baru. Banyak daripada kerajaan dan juga badan-badan macam MCMC, dia orang baru nak tahu macam mana nak preserve data. Setengah orang ingat kalau kita lepas cakap online, takkan ada apa-apa tindakan pada kita. Tak betul. Jadi please humor me sebagai orang yang selalu terlepas cakap dekat social media. So contoh kan, kita boleh dan MCMC dengan PDRM boleh mengarahkan kepada platform seperti TikTok untuk preserve data waktu live tu dan boleh digunakan sebagai bukti dalam mahkamah. Jadi masa kes mendiang Rajaswari, masa tu dia pihak pasukan tu dia orang tak nampak aspek tu. Tapi lepas pada tu
kita dah bagi tahu, okay, actually no, you can do it this way. Ya. So that's why beberapa individu yang dikenakan tindakan mahkamah, dia ada dalam kes Rajaswari ni ada dua. Seorang yang perempuan tu, lepas tu ada seorang lagi, seorang lagi individu. Individu ni dia kena the full. Individu ni dia kena the full. Constitutes of what? So kalau dia didapati bersalah menyalahgunakan rangkaian, kita kata misuse of network, dia punya denda dia agak besar, boleh kena 50,000. Jadi isunya ialah pasukan yang menguruskan. Sekarang ni diorang dah nampak, okey. Kalau berlaku macam ni, sebab kita tak boleh nak atas kesalahan yang sama. Betul. Bila dah dikenakan denda, dia tak boleh dibawa ke mahkamah sekali lagi. Tak boleh dakwa lagi. Budak-budak sekarang ni, social media, lahir-lahir terus ada social media. That's the world that they know. And then career choices pun adalah seperti influencer, kan, content creator, kan. Tapi bagaimanapun membentuk juga mereka itu cara mereka, apa yang mereka mahu pada masa akan datang. Okay, fine. Orang tak faham. Jadi content creator comes with occupational hazard, which is identity confusion. Yeah, you are aware of this. I'm pretty sure, kan. Kadang-kadang ahli politik dan ni pun diorang ada identity confusion juga. Ya, percayalah, rakyat nampak. Dan bagaimana polisi kerajaan untuk tolong we all ni yang sakit otak disebabkan hasil daripada terlalu lama sangat bermain dengan media sosial dan hasil kecaman daripada orang. Dia saya nampak umumnya kita bagi penegasan tentang aspek kesihatan mental. Pertama, dari segi budaya, rakyat Malaysia, especially community lah. Kalau biasanya lah, kalau kita orang Melayu, kesihatan mental ni biasanya kita cemoh, kita ejek, kita kata dia ni meroyan, dia ni dia ni mereng lah, dia ni dah kena, jadi dia cakap macam-macam. Tapi realitinya mungkin sipulan-sipulan tu dia mungkin bipolar. Mungkin dia mungkin ada manic depression. Correct. Ataupun dia ada major depression. Correct. Tapi sebab kita tak biasa mendengar takrifan ni, jadi kita tak biasa nak menguruskan masalah kesihatan mental. Kita tak nampak benda tu sebagai benda yang boleh diurus, ya. Kedua, saya rasa kita kena budayakan, normalizekan bahasa untuk mengurus satu self-care. Self-care ni penting. Orang selalu anggap jadi ahli politik, jadi menteri ni, you tak boleh, you memang boleh kena bully. Ya, baru nak tanya. Ya, selalu. Tapi saya dah orang kata hati kering lah. Hati kering. Dia dah kalis, kan. Dah biasa. Kalis cacian orang panggil. Tapi macam my wife contoh. Dia tak biasa. Betul. Kan kalau orang kata my mum, sampai ke hari ni, walaupun mak saya dulu dia pejabat awam dan biasa tengok menteri yang kena maki hamun. Kalau hari ni mak saya, dia baca komen-komen daripada netizen ni. Betul. Tentang kadang-kadang tentang saya, tentang apa-apa. Kadang-kadang account tu, kadang-kadang dia kena. Dia tak kena. Dia marah, dia mengamuk. So kadang-kadang saya rasa kita kena ada certain expectation. Boleh guna media sosial, tapi don't take it too seriously. Jangan ambil apa yang disebut dalam media sosial ni terlalu serius. Betul. So kita kena satu acknowledge dalam masyarakat kesedaran tentang kesihatan mental ni lebih baik dari dulu, tapi can be better. By the way, dalam semua interview dengan semua politician, saya akan tanya benda ni. Sebab usually bila saya dijemput, selalunya atas dasar digital punya dunia dan sebagainya lah. Digital juga kan, cyberbullying dan sebagainya. Now, amongst perpetrators adalah cyber troopers. Yang di-hire oleh parti-parti politik dan sebagainya. Betul. I mean, you know, this happen in all. Bukan I nak cakap you je. It's everybody. Everybody is unique. Dan berperangan media sosial tu berlaku antara cyber trooper, lagi-lagi nak dekat PRU, PRN dan sebagainya. Betul. So itu pun menjadi salah satu faktor dan juga punca kenapa mereka membudayakan perkara ini dan anggap benda ini normal. Benda ni tak normal, benda ni satu kesalahan actually. Kita tahu contoh masalah asasnya masalah fake account. Orang kalau dia tahu di sebalik account ni individu ni dengan nombor IC sekian-sekian. Kalau maklumat tu
kita sebagai pengguna yang memiliki akaun ni, kita tahu PDRM tahu kita dekat mana. Okay. Adakah kita akan dengan begitu senang nak cakap itu ini, nak mengeluarkan kenyataan-kenyataan kadang-kadang kesat, memfitnah. Dia kadang-kadang saya tengok kan, kalau masyarakat Malaysia, kita ni ada budaya. Betul. Kita ni ada adat, ada resmi, ada resam kan. Tapi kadang-kadang online ni kita jadi buas. Kita jadi macam hilang pedoman, langsung tak ada pendidikan. Tak, budaya kita ada dalam tu. Menjaga tepi kain orang lain. Ya. Bukan sampai menjaga tepi kain je. Masuk kain pun aduh. Sebenarnya. So saya nampak kalau kita tahu fake account ni sebenarnya pihak kerajaan, PDRM lah ya, untuk menguruskan kita, dia boleh tahu orang ni dari mana. Dan MC contohlah, kalaulah Haze rasa ada orang, ada individu, ada account yang selalu condemn, selalu keluarkan kenyataan yang menyakitkan hati, MC boleh ambil tindakan. Buat laporan pada MC, boleh cari dia punya link online, cari Google je, buat aduan. MC sebenarnya boleh track individu ni. Kalau kita dapati individu ni adalah orang yang ada maklumat dia tinggal dekat mana, PDRM boleh ambil tindakan. Kalau individu ni adalah fake account, kita boleh arahkan supaya account ni ditutup. Jadi kita boleh ambil beberapa tindakan. Tapi fake account yang ditutup, kalau pelakunya masih bebas, dia boleh buka yang lain. That's why dalam keadaan ni, pengguna pun kena faham tugas tanggungjawab masing-masing. Di kalangan platform pun kena mainkan peranan. Dia kena kurangkan insiden fake account ni. Di kalangan kerajaan dan juga badan-badan kawal selia pun kena faham undang-undang baru yang lebih baik. Ya, kita tak nak halang orang dari bercakap. Bukan niatnya untuk kekang hak bersuara. Tapi kita nak pastikan suasana dia macam ni lah. Cuba bayangkan Suria KLCC ni seperti platform TikTok. Contoh ya. Banyak kedai, banyak aktiviti. Orang boleh datang, pergi cuci mata, pergi beli barang, jual barang, ya. Cuci mata tu faham? Ada lah. Tapi katalah dalam bangunan ni tiba-tiba ada penjenayah. Penjenayah ni curi duit awak, wallet awak. Lepas tu dia merosakkan harta benda. Mesti ada sesuatu yang dilakukan oleh Suria KLCC untuk menghentikan penjenayah-penjenayah ni daripada terus merosakkan keadaan. So that's why diorang hire security, diorang hire guards. Betul. Sekarang ni kita nampak platform-platform dia tak hire enough security. Itu sebab rajaswari kena buli. Itu sebab scammer ni berleluasa. So dia samalah macam satu bangunan. Faham? Kita sebagai ataupun pihak kerajaan, kita nak bangunan tu selamat digunakan. Tapi yang sedang diusahakan sekarang adalah government nak melesenkan. Melesenkan bukan kita tau. Bukan ada tanya. Bukan dia. So dia takkan bagi lesen. Bukan orang yang buat konten. Dia yang minat dengan Haze ni bukan MC tapi LHDN. Kita dah file Dah file lah. Awas LHDN yang kejar dah file Tapi apa yang dia akan buat adalah diorang akan licensekan hanya Facebook platform, TikTok platform. Bukan kita yang guna dalam tu. Nak perbetulan lah. Sebab Haze ingat berani betul lah kau nak dapatkan lesen pada aku. Sebab a few years back ada diorang cuba untuk melesenkan YouTube, YouTubers. Lepas tu kita orang YouTuber pun kita meeting, jumpa dengan orang yang besar pada waktu itu. Macam kenapa macam tu? Kenapa hujung perbualan tu adalah macam BS lah semua ni. Tapi tak nak cakap macam tu. So hujungnya adalah macam mengarut lah korang ni. So benda tu tak berjalan. So I thought benda ni I thought benda tu adalah cuba untuk melesenkan. So I nampak berita tu macam scroll lah, malas aku dah tengok. Tapi hakikatnya that is one of the effort Kementerian Komunikasi cuba untuk mengawal. Namun begitu, how far do you think it will be effective? Well, I know at least you try. Tapi how far you think it will be effective? Dia kalau kita tengok dekat Brazil contohnya, bila platform X tak nak dengar cakap kerajaan dia, so dia haramkan. Last Elon Musk dengan X dia akur. Apa arahan kerajaan di Brazil ialah X mesti ada pejabat di Brazil.
So bila dia tak nak buat, mahkamah tertinggi di Brazil, Aha. dia kenakan denda 1.8 juta US dollar. Ambil kau. Jadi Elon Musk yang billionaire ni, last mula-mula dia cakap lah, last dia akur juga. Faham? Telegram. Ya. Apa yang Perancis buat, France, apa dia buat, bila owner Telegram ni, I have met him before. Saya jumpa dia Owner Telegram tu? Owner Telegram. Nama dia Pavel Durov. Dia ni net worth dia 15 billion US dollars. Dia billionaire. Okay. Lepas tu saya jumpa dia dekat Dubai. Cakap dengan dia, hasrat kita. So dia okay. Tapi dengan banyak kerajaan di seluruh dunia, dia ada masalah. Platform dia ada masalah. Okay. Banyak orang guna untuk terorisme, untuk salurkan duit bagi aktiviti jenayah, jual dadah, bersundalan dan macam-macam lagi. Ya. So apa yang dia buat? Dia France dekat Paris, mahkamah. Ya. Mahkamah di Perancis tangkap Pavel Durov, billionaire ni, Aha. sampai sekarang. Tangkap dia untuk atas dasar platform dia membolehkan penjenayah Aha. menyalahguna untuk sebar bahan-bahan lucah, termasuk bahan-bahan lucah kanak-kanak. Oh ya. So dia panggil CSAM, Child Sexual Abuse Material. Yang apa nama orang tu tadi? Pavel Durov. Pavel Durov tu dia orang mana? Dia orang Rusia. Tapi dia tak boleh masuk Perancis. Saya pasti sebab ada orang tangkap Dia dah kena tangkap Oi, di Perancis. hebat. So billionaire. So just because macam ni lah, just because you are big tech doesn't mean you are bigger than the law. Okay. Ada satu lagi isu bila government buat apa-apa je, dia akan sebenarnya dia tak berjalan sangat sebab kuat kuasa, penguatkuasaan. Sebab at your end, macam at your end you dah buat kerja dah ni dah akta ni, polisi benda semua. Okay, undang-undang ni dah ada. Penguatkuasaannya bagaimana? Dia macam kadang-kadang benda tu tak boleh nak jalan because di peringkat bawah benda tu still double standard, for example. Dia katalah kita nampak satu posting yang palsu, posting fitnah, posting yang memudaratkan. Saya bagi contoh, dalam TikTok, hampir setiap hari saya akan cari akaun-akaun, kononnya nama akaun tu ialah bantuan kerajaan. Okay, dia akaun TikTok scammer. Okay, bantuan kerajaan. Jadi maksudnya kerajaan bagi bantuan tu macam dana. So dia akan buat konten. Contoh kononnya minggu depan Perdana Menteri akan bagi bantuan RM500. Daftar di akaun di link ini. Rupanya akaun scammer. Oh, ada juga banyak macam tu. Jadi kita boleh ambil tindakan penguatkuasaan. Okay. Manfaatkan AI. Macam mana tu? Jadi kita boleh script, kita boleh letakkan certain keywords dan kita cari semua akaun-akaun serupa macam ni supaya kita boleh ambil satu tindakan systems wide. Kemudian saya nampak MCMC, setengah daripada masalah ni dia melibatkan proses, dia melibatkan antara agensi, penyelarasan antara IO, antara pihak pendakwaan, ya. Jadi kita macam hujung minggu ni kita ada satu retreat antara semua agensi-agensi untuk fahamkan, ini maklumat yang kita boleh peroleh. Macam saya cakap di awal tadi, setiap TikTok live, TikTok sendiri memang rakam dan boleh serah kepada polis. Boleh. Jadi berhati-hatilah ya, apa yang kita, especially bully cyber. Ramai yang beranggapan, alah cakap je lepas ni komen tu dah hilang dah. Tak betul. Kita boleh trace balik sebab TikTok akan bantu kita trace. Faham? So bila kita buat retreat ni, semua agensi ada, kita tunjukkan kemampuan, kita permudahkan cara dan kita boleh ambil tindakan. Apakah tindakan penguatkuasaan yang paling? Faham? Kalau seseorang tu melanggar, contoh Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, dia boleh dikenakan denda right away. Boleh dikenakan compound. Boleh. Ataupun kalau nak lagi berat, boleh dihadapkan ke mahkamah. Macam mangsa selalunya Tampil satu, buat laporan dan buat all the work on your end juga. Macam contohnya screenshot ke benda semua. betul. Jadi itu bantu siasatan. Ya, faham. Ya, jadi
kita dah tingkatkan jumlah manpower dalam MCMC. Aha. Sebelum ni kekangannya ialah penguatkuasaan, kita tak cukup tenaga. Tapi sekarang ni dah ramai. So nanti kita dah ramaikan lagi, especially aspek penyiasatan, penguatkuasaan. So saya nampak penjelarasan antara agensi ni akan membantu kita nak akhirnya keadaan yang selamat untuk kita guna media sosial, keadaan selamat untuk kita gunakan internet. Okay YB, your last words berkenaan tentang orang Malaysia dan juga cyberbully, apa yang YB boleh cakap? Jangan beranggapan apa yang kita cakap dalam media sosial ni tak ada kesan kepada orang. Jangan sampai seseorang yang kita bully ataupun kita keluarkan kata-kata yang kesat, apa yang dia laku kepada diri dia menghantui kita sampai ke akhir hayat. Ya, kita mesti tahu, bagi yang beragama Islam, malah bagi yang ada agama, kita percaya setiap yang kita lakukan tu ada baik buruknya, ada pahala, ada dosanya. Ya, janganlah kita memperlakukan orang pun ada perasaan. That's why walaupun macam dalam politik, semusuh-musuh pun dia masih manusia, dia masih ada family. Betul. Ya, dia masih ada, kita mesti ada rasa peri kemanusiaan. Betul. Jadi anggaplah bila kita berkomunikasi, berkomunikasilah dengan murni. Gunakan media sosial dengan baik, manfaatnya, hati-hati dan sempadankanlah, pagarlah daripada budaya yang tak sihat, daripada amalan-amalan, fikiran yang tak baik, ya. Dan saya haraplah influencer boleh mainkan peranan. Sebab tu namanya influencer. Influence lah para penonton. Penat kita nak influence orang lah, bukan nak cakap pun. Okey, Ya, terus. Dan saya percaya kalau kita semua mainkan peranan, internet akan lebih selamat. Ya. Dan kita boleh manfaatkan. Look after your mental health. Correct. Kalau anda merasa tertekan, dapatkan perhatian, perubatan ataupun call befrienders. Dan kepada anda semua, saya dah cakap dah benda ni banyak kali. Whatever that you post online, whatever, akan kekal di situ sehingga ke akhir hayat. Be kind online. Saya Isman Huzi dan juga YB Fazil. Assalamualaikum.